إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca surah Al-Kahfi dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sadaqallahul azim. Kita tengok kunut nazilah nah. Semua ada? Ada yang tak ada? Ada nah? Alhamdulillah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum
وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Lagi sekali nah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab ya mujri as-sahab ya hazim al-ahzab ihzimhum 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 wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka antas samiul alim innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Adapun selepas segala puji bagi Allah, selawat dan salam atas junjungan besar kekasih hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita rafakkan setinggi-tinggi puji serta syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmatnya, rahmatnya yang telah pun diberikan kepada kita tanpa pernah putus. Tak pernah Allah berkira-kira dengan pemberiannya kepada kita. Alhamdulillah. InsyaAllah ini untuk sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu bagi menyambung perbincangan kitab penawar bagi hati, yang mana kita masih lagi dalam perbincangan tentang fasal yang ke-6 dan yang ke-7 pada menyatakan dua tangan dan dua kaki. Dan alhamdulillah insya-Allah kita akan sambung pagi ini pada perenggan yang di bawah tadi.
Saya tak sama dengan perempuan lah. Kalau kitab Rumi muka surat berapa? 50. Kitab Rumi muka surat 50. Kalau kitab Jawi muka surat 19. Kitab Jawi muka surat 19. Kitab Rumi muka surat 50. Kitab Syarah dia muka surat 28. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Dan adapun segala manfaat dunia, maka iaitu berusaha dengan dua tangan dan dua kaki itu pada mencari harta benda. Dan segala tujuan engkau dan memelihara engkau akan dia daripada mudarat seperti lari dengan kaki daripada binatang-binatang buas, dan seperti menolak dengan tangan akan kejahatan orang yang menerkam akan kau. Kita telah pun bicara pada bulan yang lalu, yakni berkenaan dengan kegunaan ataupun kelebihan dua tangan dan dua kaki yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita, yang mana dia bersifat manfaat untuk dunia dan manfaat untuk akhirat. Kita telah bincangkan pada bulan yang lalu berkenaan dengan manfaat kedua tangan dan kedua kaki untuk akhirat, yang mana telah pun disusun oleh musannif kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandil dengan katanya di antara manfaat akhirat, yakni kita berjalan kepada masjid, kita berjalan ke tempat menuntut ilmu, kita berjalan ke tempat perang fisabilillah, kita berjalan menziarahi, bersilaturrahim. Begitu juga dengan tangan kita menulis sesuatu ilmu, kita mencatat ilmu, kita menulis fatwa-fatwa yang baik, kita berjabat tangan dengan orang-orang yang soleh, dan dia kata dengan segala ibadah yang boleh kita kerjakan, perumpamaan dia kita bersedekah dan sebagainya. Itu adalah manfaat tangan yang dibangsakan akhirat. Sementara hari ini insya-Allah kita akan sambung, dan manfaat dua tangan dan dua kaki ini yang dibangsakan dunia untuk kegunaan dunia, tapi boleh kita bawa ke akhirat. Yang mana disebut maka iaitu berusaha dengan dua tangan dan dua kaki itu pada mencari harta benda. Yang ini kita boleh buat kesimpulan, pergi kerja. Manfaat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita sepasang tangan dan sepasang kaki, kegunaannya adalah untuk mencari harta ataupun kita bekerja. Kerja, orang yang bekerja diumpamakan seperti jihad kecil. Tak nampak dia besar, dia perang fisabilillah, membunuh musuh-musuh Allah. Tapi dia keluar daripada rumah dia demi untuk menyara ahli keluarga dia, memberi keselesaan kepada ahli keluarga dia, memberi perbelanjaan kepada ahli keluarganya, dan apabila cukup hartanya mewajibkan dia mengeluarkan zakat. Sebab dari dia keluar kerja. Bila dia kerja, dia ada pendapatan. Bila ada pendapatan adalah harta. Bila ada harta, maka harta yang terkumpul itu diwajibkan zakat. Dia dapat menunaikan satu lagi rukun Islam, iaitu membayar zakat. Itu dikatakan kegunaan Allah Ta'ala bagi tangan dua dan kaki dua. Kalau Allah bagi kaki satu pun kita bersyukur, apatah lagi dapat dua. Boleh berganti-ganti jalan. Kalau satu itulah yang saja. Tapi Allah Ta'ala bagi dua, tidak tiga. Tidak enam seperti ketam. Ketam yang kaki enam pun jalan sengit. Dia tak jalan lurus. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kita kaki dua berjalan lurus dan atas landasan siratul mustaqim, jalan yang lurus. Ini keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita agar kaki itu tak tersepak sama sendiri. Labah-labah ada berapa kaki? 8 kan? Labah-labah ada 8 kaki. Pun tak gaduh pun. Dia buat sarang kan? Dia buat sarang untuk kegunaan ahli keluarga. Dia pun bekerja dengan
kaki yang banyak Allah Ta'ala bagi untuk dia anyam sarang saya tu tadi. Macam itulah Allah Ta'ala bagi pinjam kepada kita 2 tangan dan 2 kaki. Tak lain dan tak bukan untuk, kalau kata bersifat dunia, mudah nak kerja. Tak kira apa kerja pun. Kalau kita seorang petani, kita nak gunakan kedua tangan dan kedua kaki itu untuk mengusahakan ladang, bercucuk tanam, berjalan di dalam ladang, membajak tanah dengan 2 tangan dan 2 kaki. Kalau andainya kita seorang yang bekerja di pejabat, nak berjalan kaki, nak gunakan tangan untuk menaik sesuatu, untuk menulis sesuatu. Semua ni apa juga yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita melalui tangan dan kaki amatlah besar, terlalu banyak untuk kita gunakan. Dan dapat kita rasai, andai sakit salah satu antara 4 tu. 4 ni 2 tangan 2 kaki dah. Kalau Allah Ta'ala bagi sakit satu je, sebelah. Kan bila mai dah berusia ni, kadang-kadang sakit bahagian bau ni. Sakit bau, tak tahu pasal apa. Dia bila mai sakit di bahu tu, Allahu Akbar. Nak tarik tangan ke belakang tak boleh, ke sini tak boleh, angkat tinggi tak boleh, kan? Kalau pergi dekat doktor, dia suruh pegang telinga, kok ni tak boleh, kok ni tak boleh, no? Itu di antara kelemahan. Walhal satu sakit, 3 lagi sihat. Tapi kita rasa lemah sungguh kerana satu yang sakit. Sebab kita duduk dalam satu jasad. Macam itulah juga ukhuwah muslim. Ukhuwah muslim ni iaitu saudara se-Islam dengan kita. Walhal kalau kita tengok saudara kita yang sedang dibom tu ada di Palestin, berapa ribu kilometer daripada kita. Kenapa kita turut rasa sakit? Ada yang menangis, ada yang nak makan bila teringat kat mereka, kesian. Kesian, kenangkan kepada kanak-kanak tersebut. Walhal jauh tu. Kerana kita satu jasa. Ini dikatakan al-muslimu akhu muslim. Saudara Islam itu bersaudara. Saudara dengan Islam yang lain. Walaupun kita tidak mempunyai ikatan darah. Tetapi kita ada satu ikatan yang amat kuat, iaitu atas nama Islam. Sebab tu macam itulah perumpamaan yang diletakkan. Islam itu macam satu jasad. Kalau satu sakit, semua rasa sakit. Okey, baik, itu kalau kata satu tangan. Tapi kalau Allah Ta'ala bagi sakit kuku tu duduk di atas jari. Allah, sakitnya. Kuku pula kena cekam atas ibu jari kaki. Bukan dua-dua belah, sebelah sahaja. Sakit, no? Sakit dia gegak sampai satu badan. Pasal apa? Dia rasa nak demam, tak demam. Pasal apa? Mulut bengkak sampai besar. Nak pakai stokin tak boleh, nak berjalan melaju tak boleh. Nak sarung kasut tak boleh. Sakit tak mana? Hanya sebiji ibu jari kaki. Sedangkan tangan, 2 tangan dan sebelah kaki lagi, 15 jari, 15 anak-anak jari masih sihat. Bukan 15, 19 anak-anak jari masih sihat. Sebiji saja sakit. Apa kita rasa? Dia duduk berdondang sayang tu lah sakitnya. Sakit apa? Dondang sayang tu cara dia duduk nyanyi tu. Sakit apa? Aku sakit ibu jari. Kau nak main dekat pun jangan hampir, takut terpijak. Punya duduk pedoh. Kata orang Pulau Pinang, duduk pedoh je. Pasal apa dia takut? Orang lintas siau je. Jangan. Kena angin pun tak boleh. Punya sakit, Allah Akbar. Bila dah sakit baru kita tahu nikmatnya sihat. Besarnya pemberian Allah. Nikmatnya pemberian Allah ketika mana dipergunakan. Boleh guna 4-4 tu. Boleh guna 20 jari tu. Dengan selesanya. Baru kita tahu nak berjalan pun cengkeh. Sakit. Sakit. Tapi bila sihat, alhamdulillah. Boleh berjalan laju. Kalau yang ringan sikit boleh berlari. Yang ringan lah. Kalau yang lagu saya ni lari pun tak pi lah. Yang ringan sikit boleh berlari.
Untuk ke mana? Untuk kerja yang bermanfaat. Untuk kita buat lakukan bermanfaat data. Yang pertama, hamba kerja. Hamba cari harta. Dengan pengumpulan harta yang kamu dapat imbuhan, tak kiralah sama ada harian, mingguan ataupun bulanan, kita belanja untuk ahli keluarga. Dapat pahala sedekah. Sedekah yang terbesar belanja untuk ahli keluarga. Bagi anak sekolah. Nah, biaya pendidikan dia. Itu semua saham akhirat tu. Nah, daripada ilmu yang dia perolehi. Kemudian, dalam pada tu, harta yang kita cari tu ada lebihannya. Terkumpul zakat pendapatan. Terkumpul lagi zakat harta benda. Zakat simpanan. Banyak dah boleh keluar. Itu dikatakan, nampak kerja bersifat dunia. Tapi, dalam masa yang sama, ia sedang membentuk saham akhirat. Yang dapat kita perolehi dan ikhlas. Jangan beban nak kerja. Aku kerja, dia pun semua tak kerja, duduk saja. Mampu lagu ni. Hingga mampu selalu. Okey. Lepas tu dia kata, apa lagi kegunaan kedua tangan dengan kedua kaki ini? Iaitu dapat memelihara engkau daripada mudarat seperti lari dengan kaki daripada binatang-binatang buas. Boleh lari. Kalau nampak binatang buas nak main terkam, boleh lari. Kita ni tak payah binatang buas. Tu saya kata nampak ular lidi. Ular lidi yang dalam sejarah tak pernah pun telan orang. Kita punya lari lah. Ada kaki. Ular tu kata ada kaki, larilah. Aku tak ada kaki. Tak buat apa pun. Kita nak pergi ambil daun kari. Kutik-kutik pucuk. Tengok-tengok ada lah kawan. Dia makan lah 2-3 helai daun. Kalau nak sama je dengan pokok tu. Kita tengok-tengok dia terlari masuk pergi abad kat orang suruh pergi pukul dia sampai mati. Dia kata aku tak buat apa, bukan gempak pun tak. Kau lah dia sergah kita ke? Kan tak. Kita masuk pergi abad kat orang suruh pergi pukul dia sampai mati. Lepas tu orang sufi ni, dia marah dekat kita awam ni kan. Hampa ni suka bertindak melulu. Orang tak buat apa kat hampa pun membunuh kan. Okey. Tu baru tengok yang tu. Pacat. Kawan baru duduk jengkai, you know. Punya larilah dekat pacat. Larilah orang ada kaki. Dia kata, aku tak ada kaki. Pacat ada kaki tak? Tak ada, no? Tapi kita punya larilah daripada dia. Allahu Akbar kan. Alhamdulillah kita ada kaki, no? Kita dapat berlari. Kita dapat menempuh segala kemudaratan yang datang. Kalau orang nak main pukul kita, ada tangan untuk menahan. Kita tengok dalam sejarah Mus'ab bin Umair ketika mana menahan Nabi SAW sewaktu dalam peperangan Uhud. Dia tahan Nabi SAW. Bila mana dia punya perisai dah jatuh pecah habis, dia duduk di depan Nabi, dia angkat tangan. Habis. Jari-jari dia habis. Kok mana pun dia nak tahan. Kali kedua bila jari dia habis, masih lagi tangan yang sama, tapi dia angkat, dia bagi bahagian ni. Kena tulang dia yang keras, berbunyi pedang kawan tu sumbing. Sumbing pedang kawan tu. Rasulullah yang ada di belakang dia, Rasulullah terjatuh. Dalam sejarah Rasulullah terjatuh dalam satu lubang. Kaki baginda terjatuh dalam satu lubang menyebabkan baginda lemah. Lemah. Sementara kepala baginda yang luka, darah masuk dalam mata. Kita kalau darah masuk dalam mata pedih, pedih sangat menyebabkan pandangan baginda kelam. Ketika ni dahlah jatuh, mata pun tak nampak. Jadi dia yang menjadi penghalang bagi musuh untuk terus mara ke depan. Dia kata bila kaki dah pun jatuh, baginda pun terduduk. Kemudian Mus'ab bin Umair dah tak ada apa dah yang nak boleh menahan. Hanyalah diri dia yang dijadikan sebagai perisai untuk menghalang Nabi daripada disakiti, daripada dimudaratkan. Maka selepas diangkat jari, habis jari dia,
Kemudian diangkat tangan. Bila terkena tulang dia pada bahagian ni berbunyi kalau untuk punya pedang, sumbing. Tangan dia tak putus. Ya? Allahu Akbar. Menahan, tetap menahan. Baginda sallallahu alaihi wasallam. Itulah keistimewaan dua tangan dan dua kaki yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita untuk menolak segala jenis kemudaratan dan kejahatan. Yang mana ketika dia berhajat untuk melakukan kekejaman ataupun kezaliman pada diri kita. Pada disebut dan bermula mensyukurkan nikmat kaki. Macam mana nak mensyukurkan nikmat kaki? Pegang dia ke terima kasihlah kaki. Terima kasihlah. Akan diajar. Bermula mensyukurkan nikmat kaki dan tangan ini bahawa engkau pakai akan keduanya pada segala taat. Maksud gunakanlah kedua tangan dan kedua kaki kita ini atas jalan ketaatan. Seperti mana yang disebut di atas, iaitu kita bawa dia berjalan ke majlis-majlis ilmu. Kita bawa dia berjalan ke masjid. Kita bawa dia berjalan menziarahi orang sakit, menghubungkan silaturahim, mencari rezeki, beribadah. Maka itulah di antara mensyukuri nikmat tangan dan nikmat kaki. Kerana kedua-duanya akan bekerjasama. Kita tengok waktu kita beribadah. Pada ibadah rukuk, boleh tak kita rukuk dengan sempurna jika tanpa dua tangan dan dua kaki? Tak boleh. Tapi boleh tak kita rukuk dengan sempurna jika tanpa mata? Boleh. Tapi tak sempurna rukuk kita jika tanpa dua tangan dan dua kaki. Begitu juga sujud. Kita takkan boleh sujud dengan sempurna jika tanpa dua tangan dan dua kaki. Kenapa orang sujud di atas kerusi? Kerana kaki dia ada masalah. Tidak? Bila mana kita mensyukuri nikmat Allah, berterima kasih ke atas Allah Subhanahu Wa Taala, ajak dia beribadah. Walaupun hang tak boleh ikut sujud dengan aku buat sekadar termampu. Yang kita bersujud di atas kerusi, guna kaki tak? Guna juga dia duduk tampan tu. Cuba kalau tak ada dua kaki, hak sakit lutut, sakit pelipak tu. Kita nak sujud di atas kerusi sekalipun, jadi lagu mana? Dia tertomoh jatuh. Tak boleh tu, kan? Kok mana pun kita tetap berhajat. Dia jadi tukang tampan sudah. Orang kata apa, bila sujud di atas kerusi, kita kan dalam keadaan tunduk macam tu. Andai tak ada kedua-dua kaki yang kata sakit lutut tu, tampan ke bumi, apa jadi? Tertomai, kata orang Pulau Pinang kan. Tertungging. Tertungging ke bawah terus. Pulau tu kalau kata kaki sakit bukan senang nak bangun. Jadi cara kamu mensyukuri di atas nikmat tu, buat sekadar yang termampu. Buat selagi mana boleh. Kalau hari ni Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk melakukan ketaatan dalam beribadah dengan sempurna, syukur. Lakukan. Lakukan. Sampai satu masa nanti Allah Ta'ala akan ambil balik pinjaman sementara yang Allah bagi ni. Allah Ta'ala akan ambil bila-bila masa saja. Diceritakan di dalam satu kitab berkenaan dengan Siratul Mustaqim. Dia cerita tentang bab sirat saja. Titian sirat yang kita akan titi. Katanya titian sirat ini dia akan nampak seluas-luas mata memandang, selebar-lebar mata memandang bagi orang yang taat, bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Dia nampak besar titi itu. Bahkan dia boleh gunakan kenderaan melintasi. Dan dia akan nampak sekecil-kecil dan sehalus-halusnya sehingga ulama mengatakan ibarat macam rambut yang dibelah tujuh. Punya halus. Bagi orang-orang yang maksiat, orang yang mungkar, orang yang tidak beramal dan tidak beriman, nampak kecil. Dan pada setiap dia ada beberapa tool. Road block. Dia akan suruh berhenti, tanya. Persoalan yang utama dia akan tanya kepada kita,
Bila kita berjalan di atas sirat, dia akan tanya tentang akidah. Akidahnya apa? Kepercayaan, pegangan kita. Hang selama ni, hang percaya pada siapa? Nah, sungguhnya aku percaya kepada Allah. Syahidtu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku beriktikad bahawasanya tiada ada Tuhan melainkan Allah. Aku nampakkan Engkau ya Allah. Saksilah wahai Allah. Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang ku sembah melainkan Engkau. Itu syahadah kita yang selalu kita bawa. Jadi bila lepas pertanyaan yang pertama, dia terus berjalan hingga sampai di pertengahan soalan kedua ditanya. Soalan yang kedua akan ditanya adalah tentang solat, sembahyang kita. Dia tak tanya hal lain lagi. Dia tak tanya umrah, dia tak tanya haji, dia tak tanya zakat. Dia tanya solat. Dia tak tanya puasa. Dia tak tanya. Sembahyang. Sembahyang. Saya tengok sembahyang dia sana. Selepas di kaji selidik sembahyang mereka penuh. Fardu dia 5 waktu. Tapi sayangnya tak berapa cukup. Tak cukup tang mana? Bukan tak cukup 5 waktu tu. Tak berapa khusyuk. Ada kepincangan dia. Ada rabak dia. Ada tembus dia. Bila ada yang sedemikian, kata Allah, tengok pada rawatibnya. Tu solat sunat rawatib tu nah, jangan buat main. Kenapa ada solat sunat rawatib? Dia nak iring ni. Dia nak iring segala kekurangan yang terdapat dalam fardu. Baik tadi tak cukup, dia tampung. Hak tadi rakaat ketiga terkoyak, dia tampung. Tak banyak 12 rakaat yang sehari semalam. Tapi dia akan teman solat fardu untuk menyempurnakan pada pertanyaan yang kedua. Habis selesai, ditampung dengan kekurangan, dengan segala kekurangan kita, ditampung dengan kelebihan solat sunat rawatib. Yang mana dah? Yang muakkad. Yang muakkad. Sebab tu saya kata dia ada muakkad dan ghairu muakkad. Muakkad ni yang Nabi tak pernah tinggal walaupun musafir. Nabi tak pernah tinggal. Kemudian stesen yang ketiga. Stesen yang ketiga kita berjalan di atas titian sirat. Dia akan tanya tentang puasa. Ditanya tentang puasa. Kita tahu puasa yang wajib antara kita dengan Allah adalah puasa Ramadan. Cek tengok pula. Cek tengok puasa hari mula elok, 2 elok, mai ketiga tak apa nak cantik dah. Mai keempat, kelima tambah mai yang 10 yang akhir. Dia dah kelang kabut dah dengan susah hati. Dan setingkap dia tak siap. Baju raya tak siap. Kuih raya tak cukup balang. Habis dah. Feel lah, tengok-tengok, oh dalam dia dah makin merompong dah. Baik. Kata Allah, cek tengok puasa sunat muakkad dia. Apa dia puasa sunat muakkad? Isnin Khamis tu puasa sunat muakkad. Puasa sunat muakkad Isnin Khamis dan hari putih, 3 hari putih. Saya tengok tampung balik untuk yang terkoyak, yang kurang, yang tak cukup. Allah Maha Pengasih dah. Allah Maha Pengasih. Kita buat tiap-tiap amalan yang kita buat pada Allah bukan sia-sia, tetapi bersebab kerana kasihnya Allah pada kita, dia nak hantar juga kita ke syurga. Dan stesen yang terakhir sekali. Yang terakhir sekali tentang zakat. Hang bagi zakat, cantik dah. Dah cukup haul,
cukup nisab, hang bayar zakat. Tapi sayangnya hang cerita dekat orang. Hang bagi sedekah, hang tangkap gambar pok. Hang bagi dekat kawan tu RM10, hang buat cek besar pintu. Besar mana tengok ala RM10. Nah, hang panggil segala wartawan, tangkap gambar. Dari semua segi kan kamu turut tangkap gambar ni sudah bagi dah kat dia. Sebenarnya itu kan dalam Al-Quran disertakan orang yang bersifat demikian. Ibarat macam ni dah ayat Al-Quran. Maaf saya tak ingat, saya ingat maksud dia. Ibarat macam batu yang besar, batu bulat yang besar. Di atas dia ada pasir. Bila turunnya hujan, pasir tu akan pergi habis, tinggal batu saja. Itu ibarat orang yang bersedekah sambil nak cerita ke orang, sambil nak tunjuk ke orang, cerita ke orang, tunjuk ke orang. Bila dia jadi adat lah, kalau dah bagi ke orang, tangkap gambar. Hantar dia, aku bagi ke ni, aku bagi ke ni. Ini akulah yang bagi. Fatarakahu solda, kata Allah. Bila mana jadi macam tu, timbul rasa riak dan takabur. Maka yang tinggal apa dia? Solda, kata Allah. Batu, ketul batu je. Padahal dia kata, hang bagi zakat, hang bagi sedekah, tapi hang sambil takabur, hang sambil ada riak, maka yang tinggal ada apa? Habis. Kosong sahaja. Itu kegunaan tangan. Itu kegunaan tangan. Okey. Itu stesen yang keempat kan. Okey. Stesen last kali yang nak masuk ke syurga dah. Nak sampai di penghujung, baru ditanya tentang haji. Baru ditanya tentang haji. Sebab apa haji ni last dekat-dekat nak masuk syurga dah. Sebab kata Allah, kalau kamu mampu, kalau kamu tak mampu, tak wajib. Maknanya hari ini kita dapati ramai orang yang mampu dari segi perbelanjaan. Duit dah lama cukup dalam simpanan tabung haji. Tapi tak dapat tak dapat panggilan, tak dapat kota. Duit dah ada, kesihatan dah ada. Ni tumpang duk sihat lagi ni nak pi dah. Tapi tak boleh sebab tak cukup kota. Tak boleh pun juga. Sebab tu dia yang terakhir sekali. Sebab Allah dah tahu. Walaupun zaman Rasulullah dulu senang. Tapi Allah tu maha tahu apa yang akan berlaku. Mungkin ke depan akan datang lagi susah atau mungkin lagi senang. Wallahualam, kita tak tahu. Kerja buat Allah Ta'ala ni maha hebat. Dia boleh buat apa yang dia suka. Okey, baik. Dan lagi disebutnya, engkau pelihara keduanya daripada tiap-tiap maksiat, maka jangan engkau menyakiti dengan dua tangan engkau yang akan diharamkan pada syarak menyakitinya. Okey. Kalau lagi cara kita mensyukuri nikmat Allah tentang kaki dan tangan itu, iaitu kita jaga dia daripada tiap-tiap perkara yang maksiat. Jangan kita sakiti dengan kedua tangan akan yang diharamkan pada syarak menyakitinya. Jangan kita gunakan kedua tangan dan kedua kaki ini untuk melakukan maksiat yang telah diharamkan pada syarak. Apa dia maksiat yang diharamkan pada syarak? Segala-gala perkara, perbuatan, perkataan yang dilarang oleh Allah dan Rasul, itulah yang dikatakan maksiat. Apabila kita melakukan ketaatan, taat ni macam mana? Ditanya kepada Rasulullah, ketaatan ni macam mana? Fardu. Apa yang fardu? Bila hang buat apa yang fardu, hari ni apa yang fardu ya solat. Hang buat apa yang fardu, hang tinggal apa yang haram, apa yang dilarang, apa yang ditegah, maka itu adalah takwa. Senang kalau nak sebut. Buat je apa yang wajib, tinggal apa yang larang. Itu adalah takwa. Tapi sayangnya kita kadang-kadang terjerumus kepada maksiat. Antaranya itulah 7 anggota yang kita sebut. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lidah, maksiat hati yang selalu kita buat. Walaupun kita melakukan ketaatan, di samping kita menunaikan kewajipan yang difardukan, tapi dalam masa yang sama kita juga buat maksiat. Itu kita tak cukup takwa. Takwa kita tak cukup. Okey, nak cerita tentang sepasang tangan.
Ni berlaku pada zaman tabi'in. Kalau kata zaman tabi'in ini, mereka masih lagi di dalam lingkungan berguru dengan sahabat. Tabi'in. Berguru dengan sahabat Nabi SAW. Cerita dia, seorang laki-laki yang kaya Allah Ta'ala beri kat dia, selalu mengagung-agungkan dengan kekayaan dia. Bila tengok orang minta sedekah ni rasa hina sangat. Bila tengok orang miskin dia rasa hina. Orang yang biasanya orang susah ni dia akan meminta. Itu Allah Ta'ala buat dekat kita. Bila ada yang meminta, Allah yang hantar untuk dia minta dekat kita. Ujian Allah pada kita. Jadi si kaya ni, dia selalu bagi tahu dekat anak dan isteri dia, jangan bagi dekat siapa-siapa pun yang main minta. Jangan bagi. Sebab apa dia kata? Kesusahan kita dulu berubah jadi senang hasil daripada dua tangan aku ni. Hasil daripada usaha dua tangan aku. Aku yang bersusah payah pergi berdagang, pergi berniaga. Dia terlupa bahawasanya dia pergi berdagang, berniaga, mencari keuntungan, mencari nafkah, kekayaan itu guna apa? Dua tangan dan dua kaki. Pinjaman daripada Allah. Bila Allah bagi pinjam dekat kita, benda pinjam. Orang lain main minta. Anggaplah tu duta Allah bagi. Tapi dia pesan dia kata, kita ni susah. Waktu kita susah orang tak peduli. Ni kita dah senang, kita jangan peduli ke orang. Jangan bagi, aku haramkan harta aku diberikan pada mana-mana peminta sedekah. Kata si bapa, angkuh. Dia ada anak yang soleh, anak solehah perempuan. Jadi isteri ni tak berani nak bagi dekat siapa-siapa, dibenci oleh masyarakat. Bila dah kedekut, dibenci oleh masyarakat. Hiduplah isteri dia dalam kemurungan. Dia balik mai, dia akan kira harta dia. Duit dia cukup tak cukup, dia bimbang. Kalau isteri tu terlepas bagi ke orang. Sebelum dia keluar kerja, dia nanti kira. Lepas dia buat perbelanjaan, dia kira pula. Orang yang suka kira duit ni orang kedekut. Saya lagi kira. Lagi satu, duit ni jangan kira. Kalau kira tak cukup, cuma tak kira. Kata habis ya. Awak habis yang tak, aku pun tak tahu, tak kira macam mana ada kan. Kata habis je. Tak apa, kita kata sat lagi dia main betul. Lagi dia hantar lain. Kadang dia hantar dalam mesin basuh. Okey. Ini cerita dia, bila dia jadi macam tu, isteri tu mati dalam kemurungan, meninggal dunia. Tinggal dia dengan anak dia, dia pesan ke anak dia. Dia kata ni, tangan ni lah dengan angkuh dan takaburnya, tangan ni lah yang mengusahakan rezeki untuk kita. Anak tu kata, Allah bagi ayah, Allah bagi. Memang Allah bagi, dia kata. Tapi kalau tangan ni tak bekerja, tak dapat. Jangan bagi kat siapa. Satu hari, bapak tu tak ada, orang main minta. Seorang perempuan tua bawa cucu. Seorang main minta. Dia ni tengok-tengok. Perempuan tu yang dia tu kata, nak ada sikit roti pun jadilah. Dia kata, lapar. Dah 2 hari tak makan. Dia tak makan tak apa. Cucu dia tak makan lagi, dia tak boleh duduk. Menangis saya. Kata dia tak berani bagi, takut ayah dia marah, dia kata. Lepas tu, yang siapa minta sedekah tu tak ke mana. Tak ke mana duit itu. Yang si anak ni dengar tangisan budak halapak tu. Mana mungkin seorang wanita solehah mendengar tangisan anak yang lapar. Sedangkan dalam rumah dia banyak harta, banyak makanan. Dia ingat tak apalah, kalau dia bagi 2-3 buku roti, ayah bukan tahu. Dia ambil 2-3 buku roti tu, dia bagi dekat perempuan tua tu. Dia kata, sebenarnya ayah dia tak izinkan. Dia kata, tapi oleh kerana benda ni dia tak boleh dengar tangisan kanak-kanak tersebut, dia bagi, dia tak ambil lah. Dia kata, jangan main dah, dia kata. Kalau tu makan, kamu pergi makan habis, selang 2-3 hari main pula. Dia kata, ujian Allah Ta'ala hantar. Kalau kadang-kadang orang yang sama yang minta kita nak.
Dan dia kata, aku bagi kat kau ni juga. Kau ni juga, tak ada muka lain. Allah hantar mai kat kita ni ujian. Kemudian, bila mai pun dia buat macam tu. Lepas tu, kata si perempuan tu ni, boleh tak hang bagi kat aku satu buku je? Bila hang bagi banyak, dia kata, kami makan tak habis. Kami bagi burung makan. Bila roti tu dah rosak, tak boleh dimakan lagi. Kami bagi burung makan. Bukan aku makan sendirian, dia kata. Tahu tak sedekah hang panjang sampai ke burung. Dan burung tu mungkin ada anak-anak dia untuk dia bagi makan. Dia pulang ke sarang. Dia bawa daripada roti yang bagi. Dia kata sedekah dipanjangkan. Satu hari ayah dia dapat tangkap. Ayah dia dapat tangkap bila dia bagi berulang-ulang kali. Ayah dia kata, aku dah pesan dah jangan bagi dekat siapa-siapa. Apa jenis harta? Dia kata, rumah kita roti banyak. Ayah dia kata, aku tak izinkan. Walaupun sebelah roti, aku tak izinkan. Tapi pesan buat juga, dia kata, sekali lagi aku dapat, dia kata, akan kuhukum kamu. Okey. Walau dia pun tisat. Tapi bila dah, kan dia tinggal seorang. Makanan berlambak. Jadi dia bagi makan burung. Dia tak boleh nak makan sama seorang tak ada. Dia bagi makan burung. Bila waktu dia bagi makan burung, adalah anak-anak fakir miskin yang mengikuti roti yang dia koyak untuk burung makan. Anak-anak fakir miskin kutip makan. Jadi dia rasa, buat apalah aku nak bagi budak-budak ni share dengan burung, aku bagi yang elok. Waktu tu ayah dia sampai. Tengok-tengok dia memang tengah bagi makan burung. Dengan penuh rasa marah, ayah dia pukul dia dengan satu hukuman, potong tangan dia. Potong tangan dia. Tangan kanannya itu dipotong. Sakit lah. Sakit penderitaan. Lepas tu ayah ni macam dalam kemurungan lah. Awak lah aku sampai potong tangan. Dah lah ada satu tu saja. Ada satu tu saja zuriat daripada isteri yang tinggalkan aku dengan seorang anak perempuan ni. Lepas tu cukup sempurna sifat. Oleh kerana ketamakan aku potong tangan. Penyesalan. Menyesal sebab potong kaki, bukan menyesal sebab kedekut. Kemudian satu hari bapak dia makan roti hak kerah. Orang kedekut ni makan roti kerah, hak patut bagi makan burung tu. Dia takut anak tu bagi makan burung, dia makan roti hak kerah tersangkut. Terlekat roti je, mati terlekat. Punya kaya, lalang mati terlekat roti yang nak balik buang. Rugi tak hidup macam tu? Rugi tak? Mati. Bila mati tinggallah budak perempuan ni. Budak perempuan ni dia kata tak ada apa. Pada harta ni tak ada apa. Diinfakkan pada keseluruhannya di jalan Allah. Dalam pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dia kata kalau siapa boleh jumpa Khalifah, bagi tahulah. Dia mewakafkan seluruh harta ayah dia ini untuk kemaslahatan umum, bagi untuk kebajikan. Tinggal dia seorang-seorang apa pun tak ada. Sampailah satu masa orang jumpa dia dalam rumah tu, orang tangkap dia, orang jual dia. Dia dalam keadaan kodok lah. Tapi dia buat tangan baju tu bagi labuh panjang. Orang jual. Jadilah dia hamba abdi. Bila jadi dia seorang hamba abdi, dia dibeli oleh seorang perempuan. Perempuan tu beli dia. Beli, tengok belik muka segak, cantik. Tak tahu kata dia kudung tangan. Kemudian dia kata, yang ni tak patut buat hamba, buat menantu boleh lah. Buat wali. Anak dia ni seorang pedagang. Punya nak bagi kahwin dengan siapa, tunjuk segala calon, semua tak mau. Hari tu mak dia bila dah buat balik hamba yang perempuan ni, tunjuk kat dia, hamba tak? Kita dia mau. Punya ramai calon hantar mai, semua dia tolak, tengok-tengok dia berkenan hak tu.
Mau dapat di mana? Dia abang lah, dia dapat di pasar, dijual. Nah, tak apa dia kata dia mahu. Okey, baik. Bila dah berkahwin ni, kalau kita lah ni orang nak sarung cincin lah, no? Ini dia nak bergelang. Nah, sebagai mahar ataupun mas kahwin. Dia kata, sualah tangan. Nah. Dia tak mau bergelak tangan kanan tu, dia dah bergelak tangan kiri. Main tangan kanan tu lah nak bagi pakai gelang. Dia dah bergelak tangan kiri. Lepas tu, mak dia kata, dia ni tak tahu ada. Hamba tak tahu ada kanan kiri, mana yang baik, mana yang buruk. Mak dia kata, cuba tarik tangan dia bergelak. Bila rambut tangan bergelak, dia tak mau gelak. Dia dah berkerah ya. Rupanya dia tak ada tangan. Ya, dia tak ada tangan. Lepas tu, sampai menangis-nangis dia berkerah. Dia tak mau bagi tangan tu. Kemudian dah baru nak nikah dan berkerah dengan dia. Tak apa, dia kata, dia malu kot. Bubuh tangan kiri. Bila bubuh tangan kiri tu, terdengar satu bisikan daripada hati ilham daripada Allah Ta'ala, keluarkanlah tanganmu sebagai ganti daripada sedekahmu. Dia pun berkulak daripada tangan baju dia yang labur tu, pula rupanya ada tangan dia, ada jari-jari dia. Ini kisah salafus soleh ada jari-jari dia. Allah gantikan jari jemari dia yang telah pun dipotong oleh ayahnya kerana sebab bersedekah yang disembunyikan, tak diwar-warkan. Kita kalau nak bagi sedekah, boleh bagi sedekah, tapi janganlah ingat sangat kot, sampai habis satu dunia, satu media semua tengok, kan? Udah yang paling kesian, siap tangkap gambar muka orang yang kita bagi tu, hang tanggung berah, pegang berah 10 kilo. Orang tua tu umur 70 nak tanggung 10 kilo. Saat tangkap gambar, nanti saat tangkap gambar, tangkap gambar. Sekali tangkap, lo tak jadi pula, ya kot. Sekali lagi kawan tu mengetak. Apalah kerja orang lain ni. Tangkap pula popak. Kesian dia malu tak? Malu tau, Di situ ada maruah dia. Nampak sangat lah dia minta sedekah. Padahal tak minta apa mai cari aku. Jadi ni kami dah bagi dah kat kau ni. Boleh, tak salah kita memberi. Itu yang silapnya pada tindakan kita. Okey. Dan jangan engkau khianat dengan keduanya. Apa dia? Dengan tangan dan kaki itu jangan buat khianat. Kan orang yang dipercayai engkau dengan dia jangan khianat. Gunakanlah kedua tangan dan kedua kaki itu untuk menunaikan amanah yang telah pun Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kenapa Allah Ta'ala pilih kita untuk menanggung amanah ini? Sebab Allah tahu kita boleh. Siapalah yang suruh aku simpan? Sebab aku tahu hang boleh simpan. Dengan sebab hak amanah. Kita pun simpan. Jangan sesekali kita mengkhianati. Tak apa kok guna sekali. Dia bukan tahu, tak luar pun. Tak boleh. Benda itu amanah orang. Jangan kamu guna. Pelihara sebaik mungkin. Dan jangan engkau pegang dengannya akal yang haram. Jangan pegang. Jangan sentuh sesuatu yang diharamkan oleh syarak. Yang diharamkan oleh Allah. Memegang yang diharamkan, memegang lelaki yang bukan mahram kita. Saja-saja nak disentuh orang, kecuali dengan darurat. Nak lintah parit besar, dia suar tangan kat kita. Kita ni fikir 4-5 kali, hang bukan siapa-siapa dengan aku. Aku nak lintah. Aku nak langkah parit tu, memang tak lepasnya kalau tak ada orang tolong pegang. Lepas tu dia suar tangan lagi dekat kita. Tak mau pegang haram tajuk parit. Ini darurat. Darurat ketika tu boleh. Boleh. Atau mungkin kalau ada kayu, dia suar lah kayu. Kan? Tapi dia tak ada apa. Jadi dia mungkin suar. Kadang baju dia di atas kain baju dia. Kadang dia suar bau dia. Tak ada apa-apa hajat pun. Maka itu darurat. Tak mengapa. Tapi saja-saja hang nak pergi sentuh, aku pegang cashier di bank tu, kulit dia halus suam. Hang tak sekali dia suatu juga hang pegang. Haram. Jangan engkau tulis
dengan keduanya apa yang dilarang daripada memberi mudarat kepada orang Islam. Jangan tulis sesuatu yang memberi mudarat kepada orang Islam, fitnah kepada orang Islam yang lain. Nah, menyebarkan fitnah. Hari ini kalau tak tulis dengan tangan pun dia copy paste saja. Copy paste ni macam kita panggil telefon kakak tu lah. Bawa mulut cerita dari satu cerita ke satu cerita, dari satu rumah ke satu rumah. Tu dulu kala. Tapi lah ni dia tak bawa dari rumah ke rumah. Dia bawa dari satu kumpulan kepada satu kumpulan. Dia tekan, dia copy, dia paste, cup sampai. Hantar kat kumpulan tu kena ada 200 orang. 200 orang sekali dapat. Ha? Kalau dulu dia lenguh juga. Jadi saat aku nak pergi rumah kawan tu sebelah, dia tak tahu lagi jalan pula. Dan sementara nak malam dalam 7-8 bilik rumah. Satu rumah singgah minum kopi, satu rumah singgah makan peknya. Lambatlah juga kan. Tapi hak yang copy paste ni, dia tak payah pitang mana. Dengan jari jemari dia je. Sebab tu ada istilah jari jemari soleh. Buatlah atas perutusan yang baik. Sebarkanlah dengan ilmu Allah. Nescaya kedua tangan dan kedua kaki itu boleh membawa manfaat ke arah akhirat. Dan juga lagi dia sebut hindarkan kedua tangan itu daripada memberi mudarat akan orang Islam, daripada ilmu yang diharamkan seperti sihir. Hindarkan kedua tangan ini daripada sesuatu ilmu yang diharamkan. Apa dia? Sihir. Tulis mentera. Menulis mentera. Menulis ayat pengasih. Hantar dekat orang. Itu dipanggil ilmu sihir. Jangan engkau berjalan dengan kaki engkau kepada tempat yang haram dan kepada tempat orang yang zalim, melainkan kerana mudarat. Jangan berjalan ke tempat yang diharamkan atau ke tempat orang yang zalim, kecuali tak dapat tidak, memang kena lalu kat situ. Tak boleh nak lalu kat lain, tak ada jalan dah nak lalu kat lain. Maka lalu kat situ. Saya cerita dulu waktu saya kecil, bila nak pergi ke kedai, kami kedai dulu di ujung kampung. Rumah saya belah tepi jalan. Nak pergi ke kedai tu ujung kampung. Nak lintas kedai ada satu rumah Cina. Dia ada belah anjing. Tak tahulah saya panggil anjing torpedo. Mungkin anjing tu kalau tengok orang ni hambat. Punya laju. Kita ni nak lari dengan 2 kaki. Masa tu dah umur 5-6 tahun lah. Boleh ingat lah. Bila nak pergi kedai tu orang beli, suruh beli tekak-tekak 2 jenis barang je. Lebih lupa. Bila nak lintas pergi ke rumah Cina tu daripada jauh ni fikir asal lagi anjing torpedo. Tak tahu je kenapa kami orang kampung tu panggil torpedo dia. Mungkin dia lari-lari hambat kita lah syapnya. Semana aku nak lintas api je. Betul abang lah. Saya kakak yang mengasuh mak saya kerja ke Bendang. Memotong, petang baru balik. Saya kata, tak mau pergi lah kedai. Saya ingat dia suruh saya beli, kami panggil tanghun. Bahasa buku pada so'un, kan? Antara makanan yang paling saya suka makan. Dia tahan kalau nak makan, dia buat saya kucai dengan tanghun. Dia suka makan. Dia tahan kalau nak makan benda tu, hampir. Tak apalah kau pergi sendiri lah, aku tak mati lah, aku takut. Aku takut anjing tu suka hambat aku. Dia kata, hang jangan tengok dia. Hang suka tengok dia. Boleh ke tak tengok? Kan? Tak tengok tak boleh. Dia kata, hang tengok dia hambat. Aku 2 pergi tidak hambat pun. Itu saya tu kata pergi. Dia ada dalam pak kupang dan tapak tangan ni duk timang-timang duit tu nak jalan. Ya Allah. Kau tak awak lah dia pergi tak mau pindah. Ni duk marah pasal dia tu tak mau pindah. Nak pindah apa dia seumur hidup duk tang tu dah. Nak bintang mana? Awak lah kedai ni duduk di ujung kampung. Kalau kedai ni duduk di tepi jalan kan bagus, kedai duduk ujung kampung sambil saya boleh tiap mata duk perhati juga anjing tu jenguk. Jenguk. Nak tengok juga dia ada pesan. Hang jangan tengok. Sungguh rupanya menentang tuan yang tengok dia dah. Yang tengok hang lari. Tengok lari. Kau tu tak hambat pun lari. Dia hambat lah. Mudarat tak? Mudarat lah. Mudarat lah. Panggil lah maknya. Tolong. Dia dah main serbu kat kita ni. Salak tapi telinga sampai pekak.
Dia tahan jangan main kedai dah. Lain kali jangan main kedai seorang-seorang. Tak main siapa lah nak beli pergi kedai. Aku saja yang ada dalam umur tu yang boleh pergi kedai. Siapa lah. Han jangan main kedai dah. Han selalu. Orang lain lalu dia tak hambat pun. Siapa Han lalu dia hambat. Kemudaratan. Nah, kemudaratan. Macam abang. Aku tobat dah kau. Aku tak mampu dah kedai. Bila-bila aku tobat dah. Hang beli basikal kat aku kayu. Mana ada mampu masa tu nak beli basikal dah. Aku pergi kayu. Kalau dengan basikal pun, kalau hang main dengan anjing tu sebenarnya, main. Jangan perhati dia. Jangan tengok. Dia akan mengundang kemudaratan. Tapi dah bingung waktu tu lah. Orang kata, kalau kata dia main, hang berhenti. Tak berhenti sangat. Pesanan yang dia bagi, jangan tengok dia. Dia akan mengundang kemudaratan. Bila kalau dia hambat, hang berhenti. Kau rasa aku nak ikut kedua-duanya? Dia tak nampak pun kita jenguk. Dia kata dia ni nak mencuri ya. Kan? Alhamdulillah lah ada sepasang kaki. Kena gigit tak? Kena, ada gigit gaun. Koyak gaun. Masa tu pakai baju gaun. Ingat baju terkembang-kembang. Dia gigit gaun. Allahu Akbar. Itu kemudaratan yang disertakan saja. Selingan selingan daripada mengantuk. Baik, sikit lagi kita tengok Pendeknya dia kata, segala gerak-gerik engkau dan segala diam engkau itu adalah sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala atas engkau. Katanya, gerak kita dan diam kita itu adalah nikmat. Kita boleh bergerak ni, yang kita boleh bergerak ni, dan kita boleh duduk diam. Nikmat. Sebab apa? Otak kita masih boleh mengawal gerak kaki kita dan diam tangan kaki kita. Pernah tengok orang yang tak boleh bergerak langsung. Hati nak gerak tapi tak boleh. Stroke contoh dia. Dia punyalah nak hati. Tapi tak mampu, otak tak boleh mengawal. Habis dah nikmat gerak dia. Yang tinggal hanya diam saja. Ada orang yang nak suruh duduk diam tapi duk asyik bergerak. Apa Kristen tu? Dia punya nak suruh duduk diam lah. Tapi tak boleh diam. Kan? Kepala tergolek-golek. Dia bukan nak buat. Dia bukan saja buat. Tapi nikmat diam dah tiada. Dia kata, diam kita, gerak kita adalah satu nikmat. Sebesar-besar nikmat yang wajib kita syukuri. Alhamdulillah, aku nak break bila pun boleh break. Betul tak? Tengah-tengah jalan boleh berhenti. Awak tak berhenti, tak ada break. Susah tu. Tengok aku suruh dia berhenti, dia tak berhenti. Tak ada break, tak boleh berhenti terus. Ya lagi. Tapi Alhamdulillah, Masya Allah. Terlampau besar nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Maka palingkan olehmu akan dia kepada taat. Supaya adalah engkau daripada mereka yang mengetahui akan nikmat dan mensyukurkan. Dan mensyukurkannya. Maka diharap bekalan nikmat itu pada engkau kerana syukur itu pengikat bagi nikmat dan segala yang bertambahnya. InsyaAllah kita akan sambung bulan depan. Seterusnya kita akan sambung terus dengan tentang menyatakan qalbun. Qalbun bicara tentang hati. Daripada kitab penawar bagi hati yang akan membicarakan tentang hati. Tanda dekat maka palingkan olehmu. Maka palingkan olehmu. Ada yang nak kitab ke? Dah habis dah bertanya. Tengok. Okey. Ada soalan? Ada soalan nak tanya sahabat Google ni? Dia pun selalu mengadu kat saya tak sempat bertanya. Silakan. Ya, Kak Sarah silakan. Tahu apa dengar betul. Soalan saya.
Okey, baik, terima kasih. Berkenaan dengan ini silaturahim lah, nah. Berkenaan dengan silaturahim dalam perhubungan kita, hablum minan nas, iaitu berhubungan dengan manusia, yang paling penting dalam hidup kita ialah menghubungkan, merapatkan silaturahim. Tapi biasalah, kenapa silaturahim itu begitu penting hingga ia adalah termasuk daripada salah satu soalan mungkar dan nakir dalam kubur. Siapakah saudara kamu? Dia akan tanya, salah satu daripada soalan mungkar dan nakir. Kita akan jawab, muslimin dan muslimat adalah saudaraku. Tapi kita suka bergaduh. Bila kita suka bergaduh, dia akan kata, kamu dusta. Kerana sesungguhnya kamu bukan orang yang jenis suka menghubungkan silaturahim. Hang suka bergaduh. Baik, cara macam mana? Cara macam mana untuk kita mempersaudarakan orang yang bergaduh atau kita sendiri yang bergaduh? Cara macam mana? Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi ada sebut, tak halal bagi seseorang Islam itu bergaduh, bermasam muka, tidak bertegur sapa lebih daripada tiga hari. Bila bertemu, kata Nabi SAW, seorang yu'radu hadha wa yu'radu hadha. Seorang nak kali muka kok lain, seorang nak kali muka kok lain. Maka yang paling terbaik di antara kamu, kata Nabi SAW, mulakanlah dengan salam. Okey, baik. Dalam soalan Kak Sarah ni, adik-beradik bergaduh. Kita nak jadi orang tengah. Kita nak buat macam mana nak bagi mereka berbaik? Mulakan dengan salam. Abang kan. Ni, kakak kira salam ke hang. Dia menyesai dia buat ke hang. Dia menyesai dia kata. Pergi pula ke adik-adik. Kakak kira salam. Pergi ke kakak kata adik kira salam. Mulakan dengan salam. Kita jadi orang tengah. Gunakan mulut lidah yang Allah Ta'ala beri. Pinjam kepada kita. Kita dah baca dah. Dalam kitab ni, pasal tentang mulut. Gunakan mulut kita itu untuk mengamankan dua orang yang bergaduh. Dua orang yang putus silaturahim. Gunakan. Apa dia? Cara kita memberi salam. Habaq, salam palsu. Itu kira salam kat awak yang kira salam kat aku. Tak, dia kata dia pun menyesal lah. Dia terlajak cakap. Suruh dia main minta maaf kat aku. Dia nak main lah minta maaf kat hang. Betul dia segan. Gunakan. Mulakan dengan salam. InsyaAllah Ta'ala. Tapi kena berani. Okey, kalau macam kita. Kita dengan anak-anak kita. Kita mak. Kadang-kadang seorang mak kita rasa kita betul semua. Anak-anak kita salah semua. Ada ketikanya kita kena muhasabah diri. Mungkin ada silapnya aku. Tak mana-mana kenapa anak-anak menjauhkan diri daripada aku. Tanya diri kita. Andainya ada ya Allah kekurangan pada aku hingga menyebabkan anak-anakku benci pada aku. Mohon pada Allah beri petunjuk pada aku. Bukakanlah hati anak-anakku. Agar mereka dapat mengenal surga hasil daripada redaku. Mintalah pada Allah. Muhasabah diri kita. Minta ampun pada Allah. Minta petunjuk pada Allah. InsyaAllah Ta'ala. Itulah jalan yang mampu saya bagi pendapat. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ya, Puan Hajar. Okey. 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 Baik. Terima kasih Masbuk. Kita masbuk dah tahiyat akhir dengan imam. Okey. Baik, terima kasih Soalan pertama tentang jamak. Bila kita jamak, tadi zuhur kita jamak dah dengan asar.
Tengok-tengok kita sampai rumah pukul 4:30. Orang baru asar. Adakah perlu kita solat asar? Tak perlu. Okey, dia ada dua pendapat dah. Pendapat ulama Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kata tak perlu. Kerana kita dah pun tunaikan dia waktu kita musafir. Kita dah buat jamak takdim tadi. Maka tak perlu. Tapi pendapat Imam Hanafi dia kata kalau dah sampai masuk waktu baru azan, buat lagi dia kata. Buat lagi, dia suruh sembahyang asar. Sebab tadi yang sembahyang asar bukan pada waktunya. Itu pendapat Imam Hanafi. Namun Imam Syafi'i, mazhab banyakkan orang Malaysia ni Syafi'i lah kan, dia kata tak perlu ditunaikan lagi. Dah cukup. Okey, soalan yang kedua berkenaan dengan masbuk. Kita masbuk rakaat ke-3. Adakah perlu kita buat tahiyat pada tahiyat awal, rakaat kedua kan? Kita dah masuk ke-3. Imam dah 3. Jadi makna sekali dia duduk tahiyat akhir lah. Jadi kita duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir, sekejap lagi kita baru masuk rakaat kedua. Tadi rakaat pertama. Rakaat kedua kena buat dah. Tahiyat awal kena buat. Sekejap rakaat 3 kena buat dah tahiyat awal. Kena buat lagi. Itu yang kata sembahyang maghrib masbuk ni dia jadi 3 tahiyat. Dah lah hak yang rakaat pertama tadi dah tahiyat akhir dah duduk. Rakaat kedua tahiyat awal. Rakaat ketiga tahiyat akhir balik. Ketiga-tiga ada tahiyat. Ikut step macam biasa. Boleh Mizana? Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Selamat pagi. Ustazah, saya ada 2 soalan. InsyaAllah. Soalan yang pertama, boleh tak Ustazah berikan contoh? Orang tadi cakap, I can forgive you but I cannot forget. Aku boleh maafkan kamu ke telefon. Okey. Soalan yang kedua, Ustazah boleh tak bagi satu ketua, satu kaedah ke, bagaimana kita ingat apa baik kita dan lupa apa yang kita buat ke orang. Atau kita ingat apa yang kita buat ke orang dan kita lupakan tindakan orang. Okey. Okey, terima kasih. Susah ni soalan berdua tu. Terima kasih dah. Saya cuba dah. Yang terpentul. Okey, mungkin nasihatlah terutama untuk diri saya sendiri dah. Kita akan kata, Allah maaf, aku boleh maafkan. Tapi perbuatan aku takkan lupa. Itu adalah lafaz orang yang tak boleh memaafkan. Apa aku boleh maafkan. Tapi apa yang buat aku ingat sampai mati. Sebenarnya kita tak memaafkan dia dengan benar-benar ikhlas. Dia ada sangkut dengan soalan yang kedua ni. Sebab apa? Sebab kita tak boleh lupalah apa yang dia buat dekat kita. Sebab tu kita tak boleh nak maafkan dia secara total. Tak boleh nak maafkan dia dengan sepenuh hati sebab masih teringat lagi. Dia tu dulu punya dahsyat lah perbuatan dia dekat aku. Tak apalah lah ni aku maafkan dia. Tapi aku ingat sampai bila-bila. Bermakna dalam hati kita tak ada lagi kemaafan tu. Tidak ada lagi kemaafan. Bila setiap kali kita nak baik dengan dia, dia main perasaan tu. Dia main perasaan tu. Kita belum lagi ada kemaafan di antara fatwa. Kalau kita tengok, kita kan nak ikut macam mana Nabi SAW. Lupakan segala kejahatan orang dekat kita. Ingat kebaikan dia saja. Kita kata aku bukan Nabi. Aku bukan Nabi. Memang kita bukan Nabi. Tapi kita sedang ikut jejak Rasul. Cuba kita nak ikut dia. Di antara perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam yang selalu memaafkan orang yang melakukan kejahatan pada baginda dan membalas kebaikan. Tak pernah disebut keburukan orang lain, malahan selalu diingat kebaikan walaupun orang tu tak pernah buat baik pun dekat dia. Baik, saya buat satu cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu dia melintasi di perkarangan rumah perempuan Yahudi. Bila dia lalu itu, kan perempuan Yahudi tu suka simbah dia dengan ayat kotok. Sampai kotok baju baginda akan salin. Lalu kot jalan lain. Tapi esok Nabi lalu lagi.
Sampailah satu masa perempuan tu tak balik dah. Tak tuang dah air kotor dekat dia. Nabi cari-cari. Waktu dia cari perempuan tu, dia tak tahu khabar perempuan tu ni. Dia beritahu kepada Aisyah. Bukan Aisyah. Masa ni Khadijah. Dia kata, wahai Khadijah, dia kata, lama dah dia kata, perempuan tu tak sembah air kotor dekat aku. Tu Khadijah kata, baguslah, tak payah salin baju. Tak payah salin baju. Perjalanan pun lebih aman. Kata Nabi SAW, sebenarnya dia kata, hikmah. Bila kita ni nak lupa kejahatan orang, kita cari kebaikan apa yang dia bawa mai boleh menyebabkan daripada kesakitan tu tukar jadi nikmat. Sebenarnya dia kata Rasulullah SAW, asal-asal pakaian aku ada dua sahaja. Tapi oleh kerana kawan tu selalu simbah ayat kotor dekat aku, kata Nabi SAW, maka pakaian aku sekarang ada 4. Dah ada 4. Bila dia salinkan, sahabat-sahabat akan, seorang sahabat bagi hadiah, anak satu lagi boleh salin ini. Seorang sahabat lagi bagi, di antaranya Ammar bin Yasir yang selalu berdagang di kota Syam, balik bagi hadiah. Jadi Nabi kata ada 4. Kebaikan dia, jubah aku tidak ada 2, sekarang dah ada 4. Okey, cari kebaikan di sebalik musibah yang berlaku. Untuk memaafkan. Dengar cerita dia sakit. Bila dengar cerita dia sakit, kalau kita lah di tempat Rasulullah, padan dengan muka hang, biar dia mampu pikat hang lah. Buat dekat aku dahsyat sangat. Itulah balasan yang hang kena. Tapi tidak bagi Nabi SAW. Nabi pi ziarah dia walaupun semua orang tak mau pi. Nabi pi ziarah dia. Nabi kata, asbabnya dia menghasilkan kepada aku 2 helai lagi pakaian. Perempuan tu bukanlah kata elok, miskin pun. Dan ketika mana perempuan itu meninggal dunia, dia hadiah pakaian bagi dekat perempuan tu. Mohon pada Allah Ta'ala agar diberi hidayah dan petunjuk pada perempuan Yahudi tersebut. Itu kebaikan. Kita kan, kalau kita tindakan kita nak cari apa yang Rasulullah buat. Kalau macam ni, apa yang Rasulullah buat? Cuba padamkan kejahatan orang pada kita, fikir. Kerana dia buat lagu tu lah aku boleh jadi macam ni. Kalau tidak aku tak jadi macam ni. Cari kebaikan. Ada juga yang dia buat. Sebenarnya setiap sesuatu yang Allah Ta'ala buat tu ada kebaikan yang tersembunyi. Cari kebaikan di sebalik musibah yang berlaku. Cari kebaikan. Okey, kalau macam hari ni orang duk bertanya pada kita, apa hikmah Palestin tak berhenti ditindas? Apa hikmah dia? Hikmah dia untuk kita berjihad di jalan Allah. Kita mungkin tak berjihad ikut dalam peperangan, tapi kita boleh berjihad melalui infak, sedekah. Kita boleh berjihad melalui doa yang kita hadiahkan kepada mereka. Kita boleh berjihad melalui hati yang tak redha dengan kezaliman. Itu mungkin jihad kecil kita. Kenapa Allah Ta'ala simpan? Nampak macam zalim, tapi cari kebaikan yang boleh kita lakukan. Sebab Allah Ta'ala nak bagi pahala dekat kita. Macam tu juga kalau orang buat dekat kita ni, kita cari kebaikan. Cari kebaikan. Ada. Sebenarnya ada kebaikan. Sehingga kan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kuman yang dalam najis tu pun ada baik dia. Kita panggil apa? Kumbang tai. Dia duduk dalam najis, ada kebaikan dia. Jika Allah tidak ada kebaikan secara muka bumi kita ni dipenuhi dengan najis. Tak kira lah campur najis manusia, najis anjing, najis kucing, najis semua binatang. Tapi dengan adanya kuman di dalam najis tu, dia cerna, dia makan, dia habis dia di tanah, hilang busuk-busuknya. Cari kebaikan di dalam keburukan, nescaya kamu akan temui hasil yang cukup indah, cukup baik. InsyaAllah ta'ala. Pertama untuk diri saya sendiri dengan tani kita lemah, kita lemah. Okey, tadi ke asnah kah? Jamak takhir. Okey. Okey, kita tak tahu waktu dia. Kan tempat tu kita tak tahu masuk pukul berapa inca dia. Kita buat jamak takdim lah tu. Jamak takdim. Okey, kita buat jamak takdim. Tiba-tiba masuk waktu takhir. Kan?
takdim ni hak yang lewat diawalkan. Contoh, kita buat takdim Zuhur dengan Asar. Elok-elok kita duduk semayang, tengah sembahyang. Orang azan Asar. Sedangkan kita niat jamak takdim. Kita nak tunggu pun kita tak tahu waktu masuk jam berapa. Boleh tak diguna? Masih boleh diguna walaupun 1 rakaat terlepas kepada takdim. Dia dikira takdim. Dia tetap dikira takdim. 1 rakaat je, 3 rakaat lagi dalam takhir. Maka tak apa, dia dikira takdim. InsyaAllah ta'ala. Okey, tadi ada Google Meet. Sahabat Google Meet ada seorang. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Tanya, macam itulah soalan ni anak saya tanya tapi itulah saya pun tak pasti nak tanya kat Ustazah. Baru ni sembahyang Jumaat. Ada sembahyang Jumaat. Lepas tu dah rakaat yang kedua tu dah nak bagi salam tu, sebelum bagi salam dah terbatal dah wuduk. Habis tu macam mana Ustazah? Dia kena sembahyang Zuhur biasa balik ke atau buat dua ke Ustazah? Okey, baik. Terima kasih. Berkenaan dengan solat Jumaat. Solat Jumaat ni memang wajib berjemaah lah, kan? Kemudian apa yang berlaku iaitu ketika mana duduk tahiyat akhir terkentut. Tahiyat akhir dah terkentut si jemaah ni tadi. Apa berlaku pada solat dia? Batal ke tak batal? Batal lah. Sebab kentut tu membatalkan wuduk. Bila batal wuduk maka batallah solat. Jadi dia kena solat semula. Solat apa? Solat Zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Bukan dia solat Jumaat 2 rakaat. Kenapa dia tak boleh solat Jumaat? Sebab Jumaat dah berlalu dengan imam dia. Wajib Jumaat di antaranya kurang-kurang ada 40 orang kecuali darurat, kan? Tapi bila dia seorang-seorang saja yang terkentut, adakah imam dengan khatib semua nak kena buat lain? Tak. Dia seorang-seorang saja ulang semula wuduk dia, tajdid wuduk, dan kemudian bersolatlah fardu Zuhur. Adakah dia nak kena qada Jumaat? Tak perlu, tak payah dia qada Jumaat. Dia hanya ulang solat Zuhur 4 rakaat. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. InsyaAllah ta'ala. Abi no? Abi, saya minta maaf atas kekurangan diri saya. Yang baik itu datangnya daripada Allah Azza wa Jalla. Yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadhiyal hajat, ya mujibad da'awat. Ij'alna minan najihin fansurna fa innaka khairun nasirin. وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجينا من القوم الظالمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما يا أرحم الراحمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في غزة اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين على القوم الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu